Seperti yang selalu kami sebut dalam resolusi, bahawa suami adalah tonggak utama dalam keluarga. Dia adalah pemimpin, dan bila mana semuanya pada suami, seperti satu pokok yang besar. Pokok tu dia ada daun, dia ada dahan dan sebagainya, dan di bawah pokok itulah tempat anak dan isteri berlindung. Dan kalau kita cabut pokok tu, di mana lagi tempat berteduh bagi anak dan isteri? Jadi soalan yang selalu ditanya pada kami, bagaimana saya nak ubah suami saya ni? Macam mana saya nak ubah suami saya ni? Letihnya, ya Allah, dengan sikap dia, dengan perangai dia, dengan ego dia kan. Itulah soalan yang paling banyak ditanya kepada kami. Baik, saya khususkan video ni, khas video ni sebenarnya pada isteri, bukan pada suami. Kalau kita bagi video ni kat suami pun, belum tentu dia nak tengok. Maklumlah, suami ni ego kan. Saya pun sebagai seorang lelaki, kita pun ada ego kita. Tetapi saya khususkan video ni untuk kaum ibu, orang perempuan, isteri. Saya khususkan ini nak bagi tahu bahawa setiap kesalahan suami, setiap sikapnya ataupun apa saja daripada suami yang buruk-buruk yang nampak dekat mata kita ni, sebenar-benarnya apa yang kita boleh buat kalau kita nak ubah dia, maka kita kena doakan kesalahan dia kepada Allah. Mana lebih baik kita betulkan sikap suami ataupun kita doakan kepada Allah, Allah sendiri yang betulkan sikap suami. Okey, saya bagi contoh. Katalah kita marah-marah dengan suami, kita marah, abang tak semayang, abang man. Suami berubah sebab apa? Sebab dia tak tahan dengar kita membibir. Esoknya kita tengok, suami aku semayang suami aku semayang Tapi tanpa kita sedar, rupanya suami tu semayang. Sebab apa? Sebab isteri dia membibir. Ini kisah benar. Bila tanya, saya tengok abang banyak berubah nak buat macam mana Ustaz? Saya letih dengan isteri saya membibir. Astaghfirullahalazim. Nampak macam satu kebaikan, tetapi sebenarnya dia ada satu benda yang sangat menyakitkan. Sebab apa? Berubah hanya isteri. Nampak isteri terus semayang. Bila tak ada isteri, dia takkan semayang. Jadi sebab tu, kesalahan ataupun apa-apa daripada suami, lebih baik kita doakan kepada Allah, kepada Tuhan. Tuhan yang menciptakan suami tu. Bila kita selalu berdoa kepada Allah, kita minta Allah tolonglah, ya Allah, aku isteri aku tak mampu, tapi yang aku mampu ni aku nak minta engkau tolonglah, ubah suami aku. Aku nak dia jadi seorang suami yang baik. Akhirnya Allah akan dorong hati kita untuk berbuat baik pada suami. Sekalipun suami tu tak semayang, tapi kita tetap doakan, ya bang, semayang bang. Nantilah aku semayang. Okey. Bila berlaku macam tu, kita takkan marah. Astaghfirullahalazim, adalah dosa aku. Tapi kita takkan berhenti. Kita minta Allah tolong, ya Allah tolonglah ubah suami aku sayang dia. Bila berlaku keadaan tu sekalipun berpuluh tahun, berbelas tahun, bertahun-tahun, berbulan ataupun berhari, bila kita tengok suami kita berubah, kita akan berterima kasih kepada Allah. Kita akan cakap, ya Allah, betapa hebatnya engkau boleh ubah suami aku. Boleh ubah suami aku ni daripada tak sembahyang, rajin nak sembahyang. Akhirnya kita kekal hubungan kita dengan Allah. Berbeza dengan yang cara kita nak betulkan suami, kita nak marah dia, kita nak bentak dia dan sebagainya, kita ugut dia contoh. Akhirnya kita rasa suami dah buat baik, tapi hakikatnya suami tak pernah buat baik pun. Dia berbuat baik semata-mata sebab dia nak ambil perhatian kita sebagai isteri. Maka mana yang lebih baik? Betulkan suami dengan cara kita, atau ubah cara suami dengan kita minta dengan Allah tanpa putus asa? Mana lebih baik?